Ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwatul iman, dengan limpah kurnia daripada Al-Latif Al-Khabir, kita boleh menyambung majlis ta'lim kita. Pada waktu ini kita sampai pada muka surat yang ke-82. Muka surat 82 masih di bawah tajuk 79, bab keempat, tanda hati yang sihat dan hati yang sakit. Sekarang penulis nak bagi tahu pada kita hati yang sihat tu macam mana. Pada muka surat 79 penulis kata, pertama, hati yang sihat selalu mengutamakan hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, muka surat 80, hati yang sihat mengutamakan akhirat daripada dunia. Muka surat 82 itu sambungan sedikit daripada muka surat 81 itu. Penulis menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirah fa aslihil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal kecuali kehidupan akhirat, maka bereskanlah urusan kaum ansar dan kaum muhajirin. Dalam riwayat lain disebut, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Ini sambungannya ikhwan untuk perkara yang kedua. Satu orang yang ada hati yang sihat. Ikhwan, apa perkataan kita nak pakai makna sihat? Sihat ni, cat ada, itu jalan jauh. Apa makna sihat? Kalau kata kawan tu sihat walafiat, apa maksud dia? Maksud dia tak ada penyakit dah. Apa maksud dia? Hamba Allah ni waras. Apa maksud dia? Kita kata dia ni crack sikit. Crack atau crack? Minta bahasa belah sana crack. Crack ni otak tak center. Tak bercakap sorang-sorang. Apa maksud crack? Dia ni tiga suku lah. Bila perkataan tu, ada satu orang tu lalu, dia lalu dengan beg keliling badan. Beg merah ni dia gantung di poket, dia gantung di pinggang, hak dia pegang, dia gantung di telinga. Orang tengok dia, orang kata tiga suku. Ataupun tak payah orang kata. Kita tengok-tengok pun kita kata bila jadi lagu tu. Maknanya apa kita nak kata? Should be wrong somewhere. Betul? Ada benda yang tak beres. Bila kata hati itu sihat, hati sihat adalah hati yang waras, emosi yang waras. Hati sihat adalah hati yang sihat wal afiyah. Afiyah bermakna sejahtera. Sihat-sihat, afiyah lagi. Maknanya hati itu tak diganggu. Hati itu hati yang fitrah. Kita Nabi menyebut pada kita tentang kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Allah kata fa'aqim wajhaka lid-din. Kamu hadapkanlah diri kamu kepada agama yang lurus, agama yang fitrah. Fitrah, satu orang bangkit pagi, dia tanya bini dia kata ada apa nak makan pagi ni, aku lapar.
Bini dia kata kat dia, abang ni celak-celak makam tak darah, celak-celak matam tak darah, tak ada benda lain kan? Dia pukul 9, dia tanya nak makan, itu adalah fitrah. Itu adalah orang sihat. Bini dia masak pagi semua buat apa lebih kurang. Sampai 8.45 bini dia tanya, abang nak makan ke? Dia kata tak ada selera. Kata sedap ni benda ni, tak ada selera. Itu bermakna dia tidak di atas as-sihhatu wal afiyah. Dia bukan orang yang normal. Maka dia kena ubatlah diri dia. Sihat di dunia, sihat tubuh badan kita ni, badan kita sihat bermakna badan kita boleh menerima resam dunia. Malam kita tidur, siang kita jaga. Itu resam dunia. Malam kita jaga, siang kita tidur. Itu kelawak. Kita susah tidur malam. Bila kita susah tidur malam, bermakna badan kita ini tak normal. Badan kita ni tidak tabi'i. So kita kena berubatlah. Berubat secara resam badan. Hati, akal, dia ada resam dia. Sihat hati, dia bukan macam sihat badan. Sihat akal, dia bukan macam sihat badan. Sihat akal, dia sihat untuk benda-benda fitrah dia. Fitrah dia. Apa fitrah dia? Allah kata, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dia fitrah. Dia fitrah dengan Tuhan dia. Dia tak boleh pisah dengan Tuhan dia. Hati tak boleh hidup kalau tidak ibadat pada Tuhan dia. Itu adalah fitrah hati. Tiba-tiba hati boleh hidup tanpa ibadat pada Tuhan dia. Bermakna hati itu tidak sihat walafiat. Cumanya kita sedang tak hati kita sihat ke tak sihat? Kalau kita ambil ukuran resam badan untuk ukur hati, maka dia tak akan sama dia punya natijah dia. Badan sihat macam lain. Kita boleh main masjid, tanda sihat lah. Orang tak boleh main. Yang tak boleh main, dia tak sihat. Dia tidur di rumah, dia demam, tidur di katil hospital, duk drip air masuk dalam badan. Dia tak sihat. Hati bila sihat, dia macam lain. Nabi sebut apa dalam riwayat? Nabi kita bila kita tidur, bila kita tidur, apa syaitan buat khianat pada kita? Sampai kita tidur, syaitan buat khianat pada kita. Apa dia buat? Dia ikat kita dengan 3 ikatan. Sampai kita tidur, dia buat khianat pada anak Adam. Dia ikat. Nabi kata, buka ikatan tu. Bila kita jaga, Nabi kita sebut nama Allah. Nabi kata, putus ikatan pertama. Lepas tu kita pergi kita ambil wudu. Nabi kata, putus lagi satu ikatan yang kedua. Lepas tu kita sembahyang 2 rakaat. Nabi kata, putus ikatan ketiga. Lepas tu apa akan jadi pada kita? Nabi kata, hari itu kita akan segar. Jiwa kita segar, nafas kita segar, roh kita segar, akal kita waras. Yang ni nak ukur macam mana dengan sihat badan. Ada orang tidur, wudu tak ambil, doa tak baca, dia mengantuk, filter rokok tu dia petik lagu tu aja, dum lena. Dia lena. Dia kunci jam 5.30. 5.30 dia jaga. Dia bangkit, dia tak baca doa, dia tak sebut nama Allah, dia pergi mandi, dia tak ada ambil wudu apa, dia pakai baju, dia keluar pergi kerja. Tengok dia kerja pun okey. Tapi dalam riwayat ni, Nabi kata kalau kita putuskan ketiga-tiga ikatan syaitan itu, kita akan jadi segar, kita akan jadi bugar. Tapi kawan yang tak baca sepatah haram tu pun segar juga. Ya ikhwan, sihat hati dengan sihat tubuh badan, 2 dimensi yang berbeza. 2 dimensi yang berbeza, tak sama. Pasal itu Rabbul Alamin akan bagi pada dia macam-macam. Allah Ta'ala bagi pada dia macam-macam. A'tahu wa yamna'ahu
yamna'ahu. Tuhan bagi pada dia dan Tuhan halang pada dia. Pada orang beriman, wa yamna'ahu a'tahu. Tuhan halang sesuatu, Tuhan bagi pula sesuatu. Pada orang yang tidak duduk di atas fitrah dia, Allah bagi pada dia. Dia boleh pergi kerja, dia boleh balik, dia dapat gaji, dia sara anak bini dia, tapi Tuhan halang ubudiyah hati dia dengan Tuhan. Sepanjang hidup dia tidak ada erti ubudiyah, penghambaan, ketundukan. Apa makna ubudiyah, ikhwan? Sifat ubudiyah ni kena ada dengan kita. Apa sifat ubudiyah? Izharul faqir. Sifat sepanjang kita hidup 24 jam, hidup kita start dengan kita bangkit tidur tadi sampai kita nak tidur, kita izhar faqir. Zahirkan kita faqir pada Tuhan. Doa kita, permintaan kita faqir pada Tuhan. Yang kedua, kita tajalikan hina kita pada Tuhan. Kehinaan kita depan Tuhan. Kita hina depan Tuhan. Daripada mana kita dijadikan, daripada jalan mana kita dikeluarkan, macam mana cara kita dimatikan. Kemudian jasad kita kalau tak disimpan dalam tanah akan membusuk satu alam ini. Kemudian jasad kita ditanam dalam tanah, kemudian akan membusuk pula dalam tanah. Kita sangat hina di depan Tuhan. Zahirkan, tajalikan, nampakkan sepanjang kita hidup. Di kanan kita ada harta, ada tahta, ada kuasa, tapi pada diri kita menampakkan kita hina di depan Tuhan yang menjadi Rabbul Alamin, pemegang dan penjadi alam ini. Kita kena nampakkan yang ketiga dalam hidup kita ini, sifat ketidakmampuan kita memiliki apa yang kita inginkan. Kita tidak ada haul, kemampuan. Banyak benda kita nak, kita tak boleh wujudkan dia. Kena nampakkan kita tak mampu memiliki kita. Keempat, kita kena zahirkan sifat dhaif kita depan Tuhan. Lemah kita depan Tuhan. Berulang kali dalam Quran Allah menyebut macam tu. Allah jadikan kita daripada lemah, kemudian Allah jadikan kita kuat, kemudian Allah jadikan kita lemah, kemudian Allah jadikan di kepala kita itu uban, kemudian kita dikembalikan pada Allah. Itu dalam surah Ar-Rum. Allah ulang beberapa kali. Kita kena zahirkan. Itu nama dia sifat ubudiyah. Sifat kita ni menampakkan kita hamba. Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha mampu, Tuhan yang maha kuat, Tuhan yang maha sempurna. Karena itu, ikhwan, bila kita tahu benda itu dan kita hidup dengan benda itu, hati kita ni dia sihat. Dia sihat. Allah Ta'ala halang beberapa perkara sebagai ujian dalam hidup kita. Usaha kita tak menjadi, rezeki kita tak banyak sangat, kesihatan kita tak banyak sangat. Itu tidak menghalang ubudiyah jiwa kita pada Tuhan. Tak menghalang. Bila kita susah, kita dalam perjalanan hidup kita ni, ikhwan, agak-agak pernah tak kita sakit macam Nabi Ayub alaihi salam sakit? Tak. Banyaklah penyakit kita kena kan, tambah kita duduk berumur macam ni. Kuliah lama pun lutut sakit, kadang-kadang tarik mengkarung. Tak boleh tahan. Kita dhaif kan? Lemah. Tapi bila kita tengok riwayat kekasih Allah Ayub alaihi salam, dahsyat. Tapi mempunyai ubudiyah jiwa yang tinggi, dia boleh kata pada Tuhan, aku ditimpa kemudaratan. Dan dia boleh kata, Tuhan itulah yang Arhamur Rahimin. Dahsyat, ikhwan. Masa Allah bagi nikmat, kita boleh kata Tuhan itu Arhamur Rahimin, Tuhan Rahman, Tuhan Rahim. Tapi ketika kita diuji, nak keluar Tuhan itu pengasih dan penyayang, susah, ikhwan. Susah. Kita tak boleh nampak sudut Tuhan itu pengasih dengan apa yang berlaku dengan kita. Doa kita doakan orang yang sakit, anak sakit, keluarga sakit, kawan-kawan sakit, kita doakan, doa kita tak menjadi. Lepas tu kita nak kena ingat kata Tuhan itu Arhamur Rahimin, wa anta Arhamur Rahimin. Sangat susah, tapi Ayub dia boleh kata lagu tu.
Masa Ibrahim nak dibuang dalam api, tak dapat dibayangkan kesusahan apakah yang Ibrahim lalui. Tempat pegang dah tak ada. Dibalin masuk ke dalam api. Hina yulqu ila nar, ketika hampir Ibrahim nak jatuh dalam api, apa yang Ibrahim nak pegang? Dia nak pegang kuasa siapa? Dia nak pegang roh siapa? Ketika itu jiwa dia dalam kesusahan segetir itu, jiwa dia ingat pada Tuhan, jiwa dia sehat, maka dia boleh kata hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah sebagai ni'mal wakil, sebaik-baik wakil. Aku wakilkan urusan aku pada Allah, dan Allah akan berbuat untuk aku. Dan hasbi Allah, dan itu cukup untuk aku Allah. Aku tak mau ada orang lain. Dalam macam tu punya kesusahan. Oi, ikhwan, macam mana itu? Ini menunjukkan kesihatan hati dengan kesihatan tubuh badan, fizikal, berbeza. Dua kesihatan yang berbeza. Tak sama. Tak sama. Kerana itu ikhwan, apabila dikatakan dalam doa ni, masa dalam perang Khandaq ini, Nabi baca doa ni, Nabi kata, Allahumma ya Allah, la aisha ila aishul akhirah. Nabi kata kepada orang Madinah, masa tu air yang tak cukup, masa tu makanan tak cukup, masa tu nak gali parit keliling kawasan qaryah Madinah itu. Bukan sehari punya kerja. Bahkan gali parit ketika itu dalam keadaan lapang. Nabi sendiri ada 2 batu di badan. Bila Nabi turun, bila sahabat bagi tahu pada Nabi, kata ada satu batu tak dapat dipecahkan, Nabi turun. Masa Nabi turun tu, Nabi angkat jubah Nabi ke pinggang. Jabir nampak di perut Nabi ada 2 batu. Dia kata, kami sangka kami lapang biasa. Nabi lagi lapang. Tapi Nabi boleh kata, Allahumma la aisha ila aishul akhirah. Kehidupan yang sebenar adalah di akhirat. Apa yang kita tanggung dalam dunia ni tak berapa hari, dia akan ada tarikh luput dia. Ikhwan, nak ucap benda lagu ni ketika susah, bukannya senang ikhwan. Kita nak kata ketika senang, dia senang. Kita dapat rezeki macam mana air hujan turun deras. Rezeki kita datang dengan mudah. Kita kata, ya Allah, kau lah pemurah. Senang. Tapi kita nak ucap benda ni ketika Nabi dan sahabat, hampir 3,000 orang para sahabat duk garik parit itu, tak makan, tak cukup makanan, musuh, masalah lagi. Dan satu pandangan yang di luar daripada minda orang Madinah, nak kena korek parit itu. Orang Madinah tak pernah fikir benda ni. Ya, nak korek, penat, makan tak cukup. Tapi mereka ada jiwa yang segar. Dan Nabi kata, fa aslihil ansar wal muhajirah. Ya Allah, berilah elokkanlah ansar, elokkanlah urusan muhajirin. Dan Nabi kata, faghfir lil ansar, ampunkanlah ansar, ampunkanlah muhajirin. Benda ni ikhwan tak dapat sehari 2 hari, dia dapat dengan tarbiyah, dengan didikan hati. Kalau kita dah biasa makan sedap-sedap, sekali-sekala kita pergi makan benda tak sedap, kita tak boleh rasa tak sedap tu apa makna. Sekali-sekala. Kita puasa Ramadan pun setahun sekali je, 30 hari, kadang 29 hari. Tapi lagi 11 bulan kita hidup dengan tak puasa pun. Hidup biasa-biasa, hidup macam tu, hidup dengan senang. Makanan dalam rumah ada yang dibuang besok pagi dalam tong sampah. Kita dah masak makanan, tiba-tiba anak ke cucu ke tak mau makanan kita masak, kita pergi beli burger bagi dia makan. Hak kita masak dia tak makan, hak burger lagi beli dia makan tak habis. Kita dah biasa senang lagu tu. Tiba-tiba nak suruh kita rasa nikmat seteguk ayak oleh orang susah, seteguk ayak. Orang Arab, orang Badui yang selalu duduk tukar kemah-kemah mereka ni, bagi pada mereka seteguk ayak, itu sudah nikmat dalam dunia. Nikmat ni amat-amat nikmat.
Tak payah bagi pada mereka lah, macam kita duk makan ni lah, shawarma lah, bagi apa pada mereka. Tak perlu lah ikhwan. Ini semua kerja kita ikhwan. Subhanallah. Nak dapat jiwa yang segar itu tak semudah itu ikhwan. Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu an menyatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Sayyidina Ali kata, sesungguhnya dunia akan pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat pasti akan datang. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anak, yakni pengikut. Kerananya hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat, dan kalian jangan menjadi anak-anak dunia, kerana hari ini adalah hari amal tanpa hisab di dalamnya, sedang kelak adalah hari hisab tanpa amal di dalamnya. Itu Sayyidina Ali boleh cakap lagu tu. Masa bila dia bercakap itu, kita pun tak tahu. Tapi satu benda yang kita tahu, Sayyidina Ali ni di dalam kalangan para sahabat yang dilantik menjadi khalifah besar. Dia pernah duduk pada jawatan besar. Setinggi itulah jawatan dia sebagai khalifah yang keempat. Tapi dia boleh cakap benda ni. Ikhwan, sihat badan yang terlampau, panjang umur yang terlampau, harta benda yang terlampau, pangkat yang terlampau akan mengubah emosi manusia, akan ubah. Anda tengok orang yang dahulunya macam kita ni lah, pok kaliau lagu ni. Pagi makan pagi, lagu kita ni lah. Tiba-tiba satu hari Allah bagi dia naik. Allah tukar rezeki dia. Daripada bawah dia naik jadi kelas medium. Daripada situ dia naik jadi atas. Cuba tengok kehidupan dia berubah tak berubah. Harta merubah. Ramai dah orang telah diubah dengan harta. Ramai dah orang telah berubah dengan kuasa. Sebelum dapat kuasa, apa orang cakap? Sebelum dapat. Pasal itu manifesto dikatakan kitab suci. Orang janji dalam manifesto ni kalah janji Quran. Tapi bila mereka dapat, apa dia cakap? Macam dia cakap lah, bukan macam saya cakap, macam dia cakap. Sebelum tu, hari ni menang, besok minyak turun. Tak ada kena mengena dalam ni, cuma cerita Ghana belah sana. Tapi bila dapat, tuan-tuan tak tahulah masalah dia, hampa tak tahulah karena dia. Macam mana satu orang boleh janji sedangkan dia tahu benda dia janji itu tak boleh jadi, tapi dia janji. Dulu masa ceramah dalam bendang, tengah duk ceramah katak keluar, cerita ni orang Toreh Getah ni tak cukup mentah ke darah, hari ni jadi Mr. Somebody. Mana orang tu semua pergi? Dia betul ada orang bawah hari ni minyak tak cukup, telur berebut dengan Bangla. Dulu pasal apa dia tahu? Lah pasal apa dia tak tahu? Kuasa, harta telah mengubah manusia. Kuasa, harta mengubah manusia. Ustaz masa duk mengajar sekolah Arab dulu, naik Proton aerobik hak lama tu, start 2 kali tolak sekali, start 2 kali tolak sekali. Habis mengajar anak murid kena tolak, baru kita start. Sambil ustaz mai, ustaz zaman tu lah, masa tu mai menjaga dengan telur itik lah masih. Tapi bila Tuhan mula bagi terkenal, ceramah banyak, Rita pun dah tak naik Proton aerobik dah naik Camry pun dah bertukar dah jadi Alphard. Macam mana ustaz? Rumah pun dah bertukar, uniform pun dah bertukar.
Dulu pakai baju tak tahu cap apa. Lah ni songkok semua buah kasut atas kepala. Bukan murah benda-benda ni semua. Selendang ni semua bukan murah ya kawan. Duk buah atas badan ni bukan benda murah. Hak ridak duk pakai tu. Bukan harga macam kita duk pakai RM7, RM7.5 tu pun kita duk tawang. RM6.5 tak boleh. Kita tawang. Kita tawang. Dia kata 7, kita kata 6 tak boleh. Dia kata apa punya ustaz kongkiak. Kongkiak dah beritahu kita. Minta tawang RM1. Manusia berubah ya kawan. Berubah. Kita start ada sekolah, kita start ada tahfiz, kita start ada building, kita start ada macam tu. Kita dah berubah. Siapa kata duit tak ubah orang? Ada ustaz berubah. Dulu boleh ceramah 10 orang ada. Lah ni 10 orang ada, dia tak mau ceramah. Tanya tempat saya nak pergi ni ramai ada orang. Tanya tu dulu. Ramai ada orang. Manusia telah berubah. Orang berkuasa diubah oleh kuasa. Orang kaya diubah dengan kekayaan. Orang yang ada ilmu diubah dengan ilmu. Maka Sayyidina Ali bagi nasihat pada kita. Dia kata apa? Kena ingat, dunia ni sifat dia mudbirah. Dunia sifat dia mudbirah. Dia akan tinggalkan kita. Akhirat sifat dia muqbilah. Dia duduk main. Maka lebih baiklah kita jadi pengikut kepada akhirat. Jangan jadi pengikut pada dunia. Hari ini, dalam dunia ni, Allah bagi peluang kepada kita beramal. Allah sikit tak hisap kita. Tapi bila kita sampai akhirat, Allah tak bagi peluang beramal. Allah nak hisap kita semata-mata. Itulah kata penulis firman Allah Ta'ala, bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu yang kata tadi ikhwan, jiwa yang sihat, dia balik pada fitrah dia. Dia tak akan mau satu benda nak tinggal dia. Kita, daripada awal kita nak kahwin, kita telah dapat tahu pasangan kita ni nak tinggal kita. Nak kahwin tak dengan dia? Itu yang berkelahi belakang rumah tu. Aku minta saja kau marah. Aku minta saja kau marah. Jiran sebelah pakai emas sampai ke tangan. Aku minta saja kau marah. Macam mana nak beli emas, dia kata. Masa kahwin dulu hutang ceti 5,000. Sampai anak dah 3, hutang tak boleh bayar. Pasal apa? Pasal apa hutang ceti? Pasal nak kahwin. Pasal apa nak kahwin? Pasal kau janji nak hidup dengan aku. Kalau aku tahu kau ini macam, aku teringin nak kahwin sama kau. Itulah dunia. Kita dengan dunia tak boleh pisah. Kita habis-habis roh, dunia tak mau terima kita ikhwan, walaupun sehari. Orang cari jalan, nak bagi mandi, nak kapan, nak semayang, nak lego kita dalam tanah. Dunia dah tak ambil tahu dah pasal kita. Tapi kau beri tumpuan kepada dunia, kau berkelahi pasal dunia, kau berbunuh pasal dunia, kau khianat orang pasal dunia, kau tipu orang pasal dunia, dan kau akan tanggung musibah yang besar di akhirat. Ini hati yang tidak sehat. Penulis kata, dia kata yang ketiga, tanda kata hati yang sehat, bertaubat kepada Allah dan menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Orang yang hatinya sehat akan menyedari dan meyakini bahawa tidak ada kehidupan, kebahagiaan, kesenangan dan kenikmatan melainkan dalam beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, bertawakal kepada Allah, serta mengharap dan takut hanya pada Allah. Orang yang hatinya sihat akan selalu menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah dan selalu bertaubat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifatkan orang dengan hati seperti ini di dalam Al-Quran. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya sembahyangku. Ini ayat ikhwan, kita dah wirid di mulut. Tapi cuma di sini kita bagi sedikit perhatian, iaitu
Sama ada salat ataupun nusuk. Nusuk diterjemahkan dengan makna ibadat. Sama ada nusuk ataupun hayat ataupun mati. Ini semua tak menjadi hal. Semayang, ibadat-ibadat lain, hidup dan mati. Tuhan nak dari semayang kita sampai selain daripada semayang yang namanya nusuk, ibadat berbagai ni, hidup dan mati, Tuhan mau satu saja, kita gabung dengan lillahi rabbil alamin. Itu saja gabungan dia. Kalau kita salat, kita tak gabung dengan Tuhan, Tuhan tak mau. Kita ibadat lain, sedekah ke apa ke, kita tak gabung hati kita dengan Tuhan, tak hubung hati kita dengan Tuhan, Tuhan tak mau. Tuhan mau, Tuhan nak tengok bukan salat kita, Tuhan ada tak dalam salat kita? Tuhan yang mencipta salat, waktu salat, rukun salat, rakaat salat, semua tu Tuhan yang buat. Fadilat salat, pahala salat, tak mana tempat orang salat nak diletak di akhirat besok, semua tu Tuhan yang cipta. Bahkan Tuhan yang hantar Nabi, jadi Nabi sebagai contoh untuk kita salat lagi. Bermakna salat tu bukan dari kita, semua tu main daripada Tuhan. Tuhan suruh kita follow je. Dan masa kita buat tu, ibadat yang telah sempurna tu, Tuhan nak tengok macam ni punya pasarana yang sempurna Tuhan dah buat, hang boleh ingat tak kat aku? Masa hang kata Allahu Akbar, hang boleh ingat tak kat aku? Berapa minit hang dalam semayang, hati hang ada tak dekat aku? Sama ada awal sebelum solat, dalam solat ataupun lepas daripada solat, hang boleh ingat tak kat aku? Tuhan nak tengok tu je. Kita pergi bagi tahu depan Tuhan, saya semayang daripada saya awal akhir balik sampai malaikat maut ambil nyawa saya. Bahkan saya mati pun tengah duduk semayang. Itu tidak ada apa-apa. Sebab inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa semua itu kena lillah? Kerana Allah jawab rabbil alamin. Semua hidup kita ni, kita tumpang dia. Dia adalah Rabbil Alamin. Dia adalah Rabb. Dia pencipta, pengada, pemilik, pereka, penyedia segala pasarana dalam alam ni. Hang salat pun di sini, hang beriman pun di sini. Semua ni tempat aku sediakan. Jadi hang tak payah tunjuk kat aku salat hang. Aku nak tengok hang ingat dah kat aku dalam salat hang. Maka Allah sebut dalam surah Taha kepada Nabi Allah Musa, aqimis salah li zikri. Allah kata, Musa, dirikan sembahyang dan ingatlah kepada aku. Itu saja Tuhanmu, ya kawan. Kita nak naik kereta ke, kita nak naik apa ke, kita punya pasal. Tapi masa kita naik kereta, kita ingat dekat dia. Bila kuasa boleh mengubah kita, itu satu bukti kata kita tak ingat dia. Bila harta benda boleh mengubah kita, itu satu bukti kita tak ingat dia. Kerana ingat dekat dia ni ada kuasa, dia ada miracle supaya keliling kita tak boleh ubah kita. Maka penulis kata, orang yang hati dia sihat adalah orang yang selalu gantung hati pada Allah. Bahkan ibadat tu dia gantung pada Tuhan. Kita tidak beriktimad dengan ibadat kita, pegang ibadat kita. Kerana ibadat itu sendiri adalah anugerah Tuhan kepada kita. Tuhan bagi dua anugerah pada kita, ikhwan. Anugerah bersifat dunia ni dan anugerah bersifat nikmat akhirat. Dua nikmat Tuhan bagi. Nikmat apa? Nikmat kita boleh semayang dan sembahyang ingat pada Allah dan semayang macam Nabi. Nikmat hati kita ingat akhirat. Nikmat kita boleh beriman, nikmat kita ikhlas. Ini semua nikmat-nikmat yang dalam dunia ni macam tak ada value. Tapi di akhirat benda ni sangat penting. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat sihat, ini semua nikmat-nikmat dunia. Akhirat benda ni tak penting. Tak ada orang mati, dia mati pesakit jantung, tapi masa dia mati bawa ubat jantung, ada? Doktor sahkan dia mati kecil manis. Awak masa mati tak bubuh ubat kecil manis kat dia?
Dia nak duduk lama tu dalam kubur. Boleh satu kotak insulin punya injek tu. Sebab bila hang bangkit di hari akhirat, kecil manis, sakit jantung, buah pinggang, darah tinggi, dialisis semua tak ada. Hang masuk syurga, hang masuk dengan nafas baru, hang muda. Tak ada penyakit-penyakit ni semua. Hang umur 33, hang muda. Tak ada. Yang mana hencot dah tak hencot dah. Yang mana beruban tak beruban dah. Gigi habis bertabuk. Masa mati sekuntum je, tu pun longgang. Masuk syurga, penuh gigi elok. Benda tu semua tak laku di akhirat. Benda ni semua hanyalah gambar atas dunia saja. Maka Tuhan kata, aku bagi dua nikmat. Yang mana hang lebih syukur? Dan yang mana kalau hang tak dapat, hang lebih takut? Yang mana hang lebih risau kalau hang tak dapat? Satu hari suntuk, 24 jam, dah masuk maghrib, siang dah habis, cerah dah habis, tapi hang tak ada masa baca Quran lagi. Hang bimbang tak? Tapi satu hari suntuk berlaku, hang tak dapat apanya hang nak, duit tak dapat banyak tu lagi, hang bimbang macam mana? Nikmat mana yang aku bagi kat hang, hang lebih seronok, hang lebih bersyukur? Ikhwan, ini semua menentukan jiwa kita sihat ke tak sihat. Kata penulis, berbeza dengan orang-orang yang hatinya sakit, mereka tidak bersegera dalam bertaubat pada Allah dan tidak menggantungkan hidupnya pada Allah. Yang keempat, tanda kata hati yang sihat, selalu ingat kepada Allah dan tak bosan dalam beribadat kepada Allah. Orang yang hatinya sihat akan selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Mereka meneladani peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingati Allah dalam setiap keadaannya. Orang yang hatinya sehat akan selalu beribadat kepada Allah Ta'ala, tidak pernah bosan dan selalu berzikir kepada Allah dengan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Adapun orang yang hatinya sakit, hanya beribadat pada Allah secara musiman, bermusim, giat beribadat hanya di bulan Ramadan. Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadatlah kamu kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin, yakni kematian. Segak dalam beribadat satu bab. Ini nanti kita baca dalam Imam Ibn Jauzi tulis Talbisul Iblis, tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang sufi, tipu daya yang dilakukan syaitan kepada orang-orang sufi. Mereka hanya melihat kepada ruang ibadat, tetapi tidak menjadikan Nabi sebagai contoh dalam ibadat. Semangat mereka, iltizam mereka buat ibadat tu dahsyat. Ini macam kita masuk bulan Rejab ni, oh dahsyat dah. Dah start puasa dah 3 bulan, jangan main-main. Itu semangat beribadat. Semangat tu kalau tak kita letak daripada acuan yang betul, susah. Allah bukan nak tengok saja kita ibadat. Sahabat boleh fikir, dalam 30 juzuk Al-Quran tiba-tiba ada ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada ayat tu. Kalau ayat tu kita angkat keluar, Quran dikatakan tak sempurna. Jumlah ayat dia tak sempurna. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sambungan dia, liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Ini berkaitan dengan orang yang harap nak jumpa Allah di hari akhirat, maka dia akan nampak Muhammad itu dengan dia punya kedudukan makam dia sebagai rasul utusan Allah adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Kata Abdullah bin Mas'ud, la syarra fi. Uswatun hasanah bermakna la syarra fiha. Tak ada langsung unsur keburukan, tak ada langsung. Kerana bahasanya uswatun hasanah. Contoh. Macam mana
Kalau kita belajar, ini sakhsiyah, ini cara Nabi. Hati kita tak terbuka nak ikut. Allah bukan suruh kita try beribadat. Allah suruh kita ikut Muhammad dalam ibadat. Allah bukan suruh kita pergi sendiri. Hang buat macam Zorro ke, hang Long Ranger, dah. Tuhan suruh kita jadi pengikut Nabi Muhammad. Allah tak mau terima apa-apa ibadat kita buat kalau kita tak follow macam exactly macam Nabi. Ikhwan, jiwa yang segar, waste ni apa dia waste? Waste your time kah? Dia ni duk jadi kita punya panduan lah. GPS ni semua ni. Apa dia ni? Kita nak pergi satu tempat, dulu ni semua hamba Allah ni tak ada. Kita minta kat sembok jalan ni. Takut terlepas Ipoh, dia besar Ipoh. Dah bubuh nama Ipoh, dia bubuh pula anak panah. Takut kita pergi tutuh kot lain. Jumpa aja simpang, dia bubuh kita nak exit kot mana, kita nak keluar kot mana, dia letak. Kita buat pandai. Orang Penang kata buat jora. Kita buat pandai. Ni semua. Hang boleh ke? Hang tak tahu nak pergi tempat tu. Akhirat, kubur, mana ada orang biasa sampai? Kita tak biasa pergi lagi. Cameron kita biasa pergi. Mana kita biasa pergi? Alam barzah tak biasa pergi lagi. Bangkit, berdiri, telanjang bulat, kena hisap depan Tuhan, kita tak biasa lagi. Dan tempat tu bukan tempat kita, bukan dunia kita, bukan dah langit ni, bukan dah bumi ni, lantai semua Tuhan tukar lain. Langit tak ada, bumi tak ada, matahari tak ada, semua bumi yang baru. Kita duduk dalam kubur berapa lama, perut kita berkecai habis, jasad kita ni habis, Tuhan buat balik. Ini bukan cerita kita boleh pergi try teroka, try. Ini bukan gua kita nak masuk, nak try. Ini alam lain. Dan nak ambil tempat kita ni. Kita duk makan muktan, duk makan derian, bekal hidup kita. Di sana bekal kita ibadat. Yang ibadat itu ikut cara Nabi. Maka Allah tahu kita. Allah tak bagi kita buat sendiri. Allah sempurnakan diri Muhammad itu sebagai uswatun hasanah. Angkat Nabi Muhammad pada malam Mi'raj, naik sampai langit ke-7. Siapa pun tak biasa pergi, ikhwan. Roket yang kita duk pergi ni ke matahari pun tak sampai. Semua ni bawah langit. Tapi Nabi kita sampai ke langit ke-7, Sidratil Muntaha. Cuci calat hati dia, roh dia, akal dia, budi dia, perasaan dia, jiwa dia, cuci sampai bersih. Nabi kata, aku paling kenal Tuhan, aku paling takut pada Tuhan, aku paling takwa pada Tuhan. Maka jangan siapa-siapa tak ikut jalan aku. Allah kata hang ikut dia. Semayang hang tu, hang nak bawa masuk dalam kubur, nak lintas alam barzah, nak cross. Alam barzah satu daripada stesen yang banyak-banyak stesen yang kau nak singgah. Barzah mula. Dia tanya pasal Tuhan, dia tanya pasal agama, dan dia tanya lagi satu pasal Nabi. Hang punya bangsa apa, hang rakyat negeri mana, semua dia tak mahu tahu. Dia tanya pasal Nabi. First soalan. Nama yang tanya pun Munkar Nankir. Nama tu pun dah tahu dah dia siapa. Dia kerja dia engkar kita saja. Nama dia Munkar, nama dia Nankir. Nama dia saja tunjuk dia tak pernah bersetuju dengan kita. Nama dia saja. Gerun dah dengar nama dia. Siapa Tuhan? Siapa Rabb? Apa agama? Dia siapa Nabi? Tunjuk gambar sekeping. Ni, hang kena ada orang ni. Ma taqulu hazar rajul. Hang nak kata apa kat orang ni? Ada orang Nabi cerita, dia kata la adri. Dia kata aku tak tahu. Orang kata dia Muhammad, gamaknya Muhammad kot.
الصلاة والفضيلة وبعث محمود لله الله. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah. Maka penulis bawa kepada kita satu riwayat. Nabi menyebut ahabul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang istiqamah meskipun sedikit. Ikhwan, siapa boleh habaq benda ni kat kita? Siapa boleh habaq? Siapa boleh habaq dengan bentuk garanti? Saya garanti benda ni kalau sahabat buat, Tuhan terima. Saya garanti. Siapa boleh habaq lagu tu, ikhwan? Muhammad seorang aja boleh habaq. Muhammad seorang aja. Dan saya pun boleh habaq lagu tu. Caranya dengan saya kena habaq apa yang Nabi habaq, itu saja. Yang saya punya sendiri, saya tak boleh habaq. Kalau saya habaq lagu tu, satu benda yang Nabi tak habaq, garanti Allah terima, saya habaq, saya bohong bila saya jumpa Tuhan. Bila ada berita dari Tuhan ke saya, dari saya ke Tuhan, bila kami berkomunikasi akhbar, maklumat, tak ada. Tak ada. Dalam mimpi ada mai orang tua dengan janggut putih dengan apa, dia beritahu buatlah amalan ni, nescaya Tuhan terima. Apa garanti yang tu bukan setan? Apa garanti? Tak ada. Saya tahulah dia bukan setan pasal saya ahli zikir. Apa jaminan? Setan kalau main muka huduh, kita tak seronok. Tapi kalau setan main muka bagai-bagai, semua kita tahu muka siapa setan tak boleh ubah diri dia? Muka Nabi ya. Muka orang lain. Tu setan pergi ambil muka siapa kita pun tak tahu. Berseri cantik muka tu dengan janggut pun comel, dengan pakai selendang, jubah, dengan tongkat. Takkan dia nak abang saya setan? Dia boleh bagi tahu dia boleh bagi tahu dia Nabi, tapi dia tak boleh ubah muka dia jadi Nabi. Tapi nak bagi tahu dia Nabi, dia boleh. Dia boleh. Itu yang kita duk baca dalam buku-buku, apa nama, sebahagian orang lama-lama cerita yang kata mimpi ni bukan Nabi duduk atas pokok. Dia duduk atas pokok, duduk bergayut atas pokok, dia bagi salam kat kawan bawah. Dia kata, hang tak nampak aku ke? Aku Nabi hang. Tapi duduk bergayut atas pokok. Takkan Nabi bergayut atas pokok? Tapi orang hak kata apa ni, pasal kawan tu kata Nabi, tak ada satu benda, tak ada satu endorsement, tak ada satu pihak boleh tasahih kata benda tu betul, confirm. Hanya Nabi seorang saja, ikhwan, boleh bagi tahu, hang buat benda ni, hang memang sampai ke syurga. Hang jangan buat benda ni kerana ni amalan masuk neraka. Hanya Nabi sahaja boleh cakap lagu tu sebab dia Rasulullah. Maka satu benda dahsyat Nabi habaq pada kita apa? Nabi kata ahabul a'mali ila Allah. Nabi kata amalan yang paling Allah suka, dikasihi di sisi Allah, apa saja hang buat daripada aku, walaupun benda tu sikit tapi dia mai daripada aku, Nabi kata hang istiqamah. Walaupun sikit, janji mai daripada Nabi. Allah suka kita buat benda yang Nabi ajak ni, walaupun sikit, Allah suka. Jangan buat benda Nabi tak ajak, walaupun banyak, Tuhan tak akan suka. Ada satu benda sikit, kita sembahyang hanya 5 waktu, kita puasa hanya yang wajib, kita zakat hanya yang wajib, yang tu saja kita buat, tapi confirm tu daripada Nabi, istiqamah kita sepanjang hidup, Allah suka kat kita. Daripada duk tak duk, kita duk kelompok masuk bulan Rejab ni nak buat apa, kita duk bagi petua bukan-bukan, ada zikir baca malam Rejab, ada doa khusus malam Rejab. Hang buatlah apa-apun yang tak mai daripada Nabi, walaupun banyak, Tuhan tak suka. Ikhwan, benda ni nak kena masuk dalam otak ni, tekan. Macam kita duk buat kuih raya tu, duk tekan dalam acuan bagi masuk elok. Tak, kalau dia longgang. Apa
Apa saja mai daripada Nabi, walaupun kita buat dia sikit, tapi kita buat cara istiqamah. Kita tahu dia daripada Nabi. Nabi kata ahabul a'mali ila Allah. Itulah amal paling Allah suka. Ikhwan, kalau amal tu Allah suka, mustahilkah dia tolak? Kalau amal tu dia suka, mustahilkah dia buang? Kalau amal tu dia suka, mustahilkah dia tak bagi pahala? Rasional sikit fikir. Tetamu kita suka, takkan mai tak bagi ayam. Saya pergi rumah Abang Nasir pun dapat ropok. Makan ropok. Tetamu mai. Tapi kalau tetamu tu kita meluat, dia bagi Assalamualaikum, kita jawab, kita kata, lah awak mai tak abang. Wahai kawan tu dah abang dah. Kita awak mai tak abang. Benda Tuhan tak suka. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Maha baik. Allah tak terima benda yang baik. Kalau amalan apa yang paling baik di sisi Allah? Semua amalan yang hamba Allah buat, yang ikut Nabi Muhammad, semua tu baik di sisi Allah. Amal tu baik, hati perut ikhlas lagi, baik lagi, wangi, Tuhan terima. Semua amalan yang dibuat oleh kekasih Allah, Tuhan terima. Anak kita hantar barang, anak kita duduk tak mana, dia hantar barang mai pada kita. Anak kita tak ada, tapi kawan tu tolong hantar. Dia kata, makcik ni anak makcik suruh saya hantar. Mungkinkah kita tolak? Kita tak jumpa anak kita, tapi kawan ni kata anak suruh hantar. Barang tu kita ambil, orang tu kita kata mai duduk dulu minum air sikit, kita sambut. Kita tak jumpa Nabi, kita tak ada bersaksi di hadapan Nabi, kata kita iman, kita bersyahadah setelah Nabi wafat, kita Islam lepas daripada Nabi wafat, tapi semua amalan kita ikut Nabi. Jangan takut ikhwan, Allah paling suka kita buat amal cara Nabi. Dan Allah tak suka amalan yang tak ikut cara Nabi. Siapa boleh abang benda ni dengan confirm, garanti, jamin? Nabi seorang je boleh abang ikhwan. Kata penulis, hati yang sihat adalah hati yang bersedih apabila terluput dari wirid, lebih sedih daripada kehilangan harta. Wirid adalah satu amal ketaatan yang rutin dilakukan, seperti berzikir tiap-tiap pagi dan petang, membaca Al-Quran, solat malam, menuntut ilmu dan sebagainya. Orang yang hatinya sihat akan merasa sedih apabila terluput dari wirid-wiridnya, berbeza dengan orang yang hatinya sakit, di mana antara berzikir dengan tidak berzikir sama saja. Tidak ada perbezaan, tidak bersedih, tak menyesal. Bahkan orang yang hatinya sakit selalu membuang-buang waktu dan tidak banyak beramal, selalu bersantai dan lalai daripada zikrullah. So, ini orang yang biasa-biasa saja, tak ada, dah berjalan lah. Dia ada masa bangkit, dia tak sembahyang malam, dia ada masa baca Quran. Orang yang tak ada apa-apa ikhwan, dia hidup long ranger lagu tu lah. Dia tak ada apa dengan Tuhan. Dia biasa, otak ni kosong. Orang peringat kita. Orang kata kita ni anak Malaysia. Betul? Anak Malaysia kena ingat apa? Bangsa kita, agama kita dan tanah air kita. Betul? Dan pemimpin kita dulu-dulu pun dia kata kalau dia berjuang benar ni lah. Dia berjuang untuk agama Islam, untuk bangsa dia dan untuk tanah air dia, negara dia. Dululah ni saya tak tahu. Cerita dulu. Kita ya kawan, kita mana duk ingat tu? Kita ada anak perempuan. Kita pesan tu kat anak perempuan kita, Kak orang Melayu tau. Walaupun mamak, tapi pesan kat anak, ingat Melayu. Walaupun dalam isi tulis India Muslim, tapi duk kata Melayu situ lah. Kak ingatlah kita orang Melayu. Apa maksud dia? Kak, anak perempuan Melayu tak sama dengan anak perempuan orang lain. Contoh kita bagi apa? Contoh anak Mak Saleh. Kak bukan anak Mak Saleh. Kak duduk depan cermin, tengok daripada rambut sampai tapak kaki, Kak orang Melayu. Dengan hidung masuk ke dalam, dengan pipi lebar. Kak ni orang Melayu. Apa maksud dia? Melayu ni Kak ada bahasa dan ada budaya. Kak, Melayu ni ada budaya.
budaya berpakaian, budaya memasak, budaya bertutur kata. Melayu ni ada bahasa, ada budaya, ada language dia. Jangan orang Melayu, kita orang perempuan Melayu, pergi ambil budaya Mak Saleh. Hak duk pakai baju lani nampak pusat ni. Pesen lah ni baju tu singkat saja bagi nampak pusat. Pesen, memang lagu tu pesen. Siapa pakai? Anak-anak kita pakai. Kita pesan kat anak kita, kak nak beli baju apa? Kak nak beli seluar apa? Kak nak beli apa sekalipun, kak kena ingat, kak orang Melayu. Orang Melayu ni adalah orang yang jaga dia punya sopan santun dan tata susila dia. Pasal tu rukun negara kelima, kesopanan dan kesusilaan. Kita sopan santun. Orang perempuan Melayu, dia cakap lagu mana? Dia bergui macam mana? Dia kena khatam Quran. Dia kena boleh baca Quran. Dia kena boleh masak. Dia bukan duduk depan TikTok 24 jam. Dia bukan kiblat dia tu smartphone dia. Tidur dengan smartphone, bangkit-bangkit smartphone. Bagi-bagi salam kanan belah kiri, ambil phone. Kau ini perempuan Mak Saleh. Orang Melayu bila dia dah balik umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 19 tahun. Anak darah Melayu, anak gadis Melayu, dia kena masuk dapur. Dia kena tahu cerita pasal dapur. Bila letak halia biasa dengan halia bara, dia kena tahu beza. Jangan lebih potong halia bara tu buat masak lemak. Anak orang Melayu kena tahu. Ini kita punya culture. Tapi lah ni ikhwan, mana budaya kita ni? Mana pergi ke anak-anak kita? Berapa ramai anak orang Melayu pakai baju kurung? Baju kurung ni dah jadi kolot, dah jadi ortodok. Tak ada orang Melayu pakai baju kurung. Orang Melayu pakai tudung macam mana? Dia pulas tudung dia macam mandatory gantung. Apa yang dia belit pun tak tahu. Passion, labu ci, labu kondok, peraya ayak, semua dia buah habis hati kepala dia nak bagi cantik. Dia orang Melayu. Mak dia tengok dia, pak dia tengok dia, tok dia tengok dia. Siapa pun tak bagi ingat bahawa dia tu bangsa Melayu. Ada budaya. Bukan takat tu kita bagi ingat ke anak perempuan kita. Ke orang Melayu yang beragama Islam. Dia naik dah setakuk nasihat tu. Ke orang Melayu tapi agama ke Islam. Kita punya kanun Melayu tu, kita punya budaya Melayu tu dah cukup dah ikat kita dengan adab. Tapi tak sempurna lagi. Dia kena ikat dengan akhlak agama. Ke orang Islam ke orang Islam. Diingat benda tu ya kawan. Lagi sekali setakuk pesan ke orang Melayu, ke orang Islam, kena ingat tanah air ke Malaysia, bukan Paris. Bukan orang California. Bukan beranak di negeri tak ada nama. Beranak di sini Dia sedang, dia tahu dengan siapa dia nak kahwin, dengan siapa dia nak bergui, dengan siapa dia nak bercinta. Dia ingat semua ni. Dia pergi jumpa satu hero pun rambut macam naga. Hero ada kenal TikTok tu rambut macam naga, gigi macam Dracula. Jodoh-jodoh lah. Tapi masa dia nak pilih tu, dia akan ingat lelaki Melayu. Lelaki Melayu ni macam mana? Macam sahabat kita, baju Melayu cantik smart. Macam Tok Bilal kita. Ni lelaki Melayu sejati. Orang Melayu, laki-laki, dia tahu dia laki-laki Melayu. Dia bukan makhluk perosak. Dia bukan perosak anak dara orang. Lelaki Melayu takkan bagi cadangan suruh buat rumah pelacuran untuk rakyat Bangla. Laki-laki Melayu takkan cakap macam tu. Ini laki-laki mana? Laki-laki Melayu. Dia tahu. Allah ikhwan. Ni sahabat kita dah bagi nasihat dah. Apa dia? Sahabat kita kata, Pakcik bukannya manusia tapi syaitan bertopengkan manusia. Tidakkah tindakan pakcik itu membanyakkan persundalan di sisi masyarakat? Pakcik sanggup pakai ajis? Kalau bukan kerana ajis, anak pakcik dah bunuh diri dan pakcik akan dituduh sebagai pembunuh.
Itulah laki-laki Melayu. Dia tahu diri dia. Laki-laki Melayu macam mana? Laki-laki Melayu, dia menega, dia ada rezeki yang banyak, dia ada duit, dia tak lupa bangsa dia. Dia tak lupa bangsa dia. Dia tahu macam mana susah bangsa dia nak hidup di negeri sendiri ni. Lepas Jepun mai, lepas British mai ni. Dia tahu. Dia tak lupa bangsa dia. Dia tak ubah identiti dia. Dia tak rasa hina dengan diri dia sebagai bangsa Melayu. Dia tak lupa pada agama dia. Dia tak lupa agama dia. Dia hormat orang tua-tua. Dia tahu masjid ni apa. Dia tahu kedai tuak ni apa. Ni zaman dulu lah tak ada kedai tuak. Zaman dulu kedai tuak government punya. Ada masjid, ada kedai tuak. Ada masjid, ada kedai tuak. Dia tahu diri dia. Dia orang Melayu. Dan dia tahu negeri mana dia hidup. Ikhwan, benar ni nak kena bagi ingat kat diri kita, ikhwan. Nak kena bagi ingat. Kadang-kadang bukan kata kita lupa, pemimpin kita lupa. Pemimpin kita. Pemimpin adalah contoh. Dia bukan saja pimpin kita, bahkan keluarga dia kita duk tengok. Betul tak yang dia pimpin orang ni dengan keluarga dia tu masuk tak masuk? Oh, susah ya kawan. Nak cari zaman-zaman macam ni, identiti kita dipertahankan, agama kita dijaga, bukan dalam bentuk bercakap, dalam bentuk hidup kita ni. Kita punya apa, kita kata apa, akhlak kita ni, kita punya lisanul hal ni. Kita ada lisanul maqal, lidah, lisan, pandai bercakap, tapi lisanul hal, orang teropong tengok anak kita. Ustaz, orang nak tengok anak ustaz macam mana? Ustaz buka mah tahfiz, orang nak tengok anak ustaz tu macam mana? Ustaz ceramah sana, ceramah sini, cerita pasal tu, cerita pasal ni, orang duk topong tengok anak ustaz. Tengok-tengok makan McD. Tengok-tengok makan Starbucks. Orang teropong. So dia akan ada tidak sinkronis. Yang kita duk jajar di mulut dengan kita ni sendiri tak sama. Kita ceramah duk cerita pasal Quran, Quran tu penawang. Anak kita bukan kata seorang sekong tak hafal Quran. Bukan kata seorang sekong tak hafal. Tapi muka kita nak buta mana ya kawan? Kita banyak duk cakap bebel kat orang. Ni penulis duk habaq pada kita ni ya kawan. Hati yang sehat merasa rindu untuk melakukan ibadat pada Allah Ta'ala dan mengharap kepada Allah Ta'ala agar amal-amalnya diterima. Hati yang sehat ni, kok mana pun dia nak Allah terima amal dia. Orang yang hati sehat akan merasa rindu untuk selalu beribadat pada Allah. Tidak merasa bahawa amal ibadatnya pasti diterima oleh Allah. Adapun orang yang hatinya sakit justru meninggalkan ibadat kepada Allah, serta merasa aman bahawa amal ibadahnya pasti diterima. Padahal para sahabat radhiyallahu anhum selalu ketika usai bulan Ramadan, mereka selalu mendoakan dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Allah ajak kepada kekasih dia Nabi Ibrahim, dah habis dah buat Kaabah semua dengan anak dia Nabi Ismail. Allah ajak satu doa, letak dalam suratul Baqarah. Nabi Ibrahim baca doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Oh, dahsyat doa Nabi Ibrahim. Habis dah dia buat semua, buat ibadat semua, dia kata Rabbana taqabbal minna, tolonglah Tuhan terima. Kalau hang tak terima, semua jadi sia-sia dengan penat saja Tuhan. Oh ikhwan, orangnya ada hati baik, buat dulu kebaikan, buat demi kebaikan, demi kebaikan. Semua kebaikan yang diajar oleh Nabi, semua kita buat. Habis dah kita buat, kepada Tuhan kita berserah. Rabbana taqabbal minna, Tuhan terima. Kekasih Allah Ibrahim. Ibrahim ni satu orang Nabi yang Nabi cukup suka cerita pasal dia. Nabi cukup syok dengan Nabi Ibrahim ni. Apa Nabi Ibrahim doa? Nabi doa. Apa Ibrahim ada? Nabi nak ada. Nabi cukup seronok dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim habis dah semua ibadat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Kau Sami', kau Alim. Kau dengar ya Allah. Kau ilmu, kau berilmu, maha berilmu. Terimalah daripada aku. Hang tahu ya Allah, kalau hang tak terima daripada aku, apa jadi kat aku ni Tuhan? Tuhan, tolonglah terima apa amal baik yang aku buat. Maka orang beriman selalu diminta pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala terima amal yang dia buat, ikhwan. Hilang kesedihan, ketujuh, hilang kesedihan dan kesibukan dunia ketika mengerjakan salat. Orang beriman, dia sibuk-sibuk macam mana pun, sampai azan dia nak sembahyang. Bila dia sembahyang, dia rasa apa, ikhwan? Ada yang dia rasa. Penulis bawa pada kita hadis muka surat 88, dia kata Nabi bersabda, innama hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu 'aini fis salah. Nabi kata sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku suka ialah, Nabi kata, satu, wanita, kedua, wewangian, dan Nabi kata ketiga, dijadikan penyejuk mata aku ketika dalam salat. Nabi kata dalam dunia ni ada tiga benda aku suka. Satu apa dia? Aku suka tengok perempuan yang bagus-bagus, perempuan yang salihah. Al-mar'atu salihah. Dunia ni semuanya mata. Maka sebaik-baik mata al-mar'atu salihah. Dalam dunia ni benda paling bagus kalau kita dapat wanita yang salihah. Dan wanita salihah ni pula paling bagus dia dapat apa? Laki yang salih. Laki yang salih ni macam mana? Ni macam duk bersila ni lah. Semua ni macam Tok Bilal. Oh, ini semua soleh belaka, ikhwan. Nak cari mana ikhwan macam ni? Semua soleh-soleh belaka. Dan aku suka dalam dunia ni, apa Nabi kata? Aku suka benda wangi dalam dunia. Aku suka benda wangi. Aku suka minyak atar. Aku suka. Benda-benda wangi ni aku suka. Dan dalam dunia ni aku paling suka apa dia? Bila aku sembahyang, sejuk hati aku dengan sembahyang. Duk berjalan dengan sahabat-sahabat. Nabi kata, Bilal, arihna bis salah, Bilal. Bilal, arihna bis salah. Bilal, kita duk berjalan lama dah ni. Pi azan. Kita nak sembahyang dah ni. Bagilah aku rehat dengan sembahyang. Rehat dengan sembahyang. Kita bukan rehat, kita lena lah sembahyang, ikhwan. Letih. 3:45 baru tidur, 5:30 nak bangkit. Bunyi pun pasal cuti besok. Dia nak subuh. Sujud, bunyi. Lena. Anak-anak, budak-budak lah. Dia ingat dia dah syahid mati apa kan, nak kata husnul khatimah. Rupanya dia lena. Bagi salam, budak ni tak bagi salam lagi. Rupanya lena, ikhwan. Agak-agak dia tidur makan rubah. Pak dia nak main sembahyang, pak dia gerak dia. Dia lena. Agak-agak dia tidur makan rubah. Dah agak-agak pasal apa dia tak boleh tidur? Agak-agak. Budak muda tak boleh tidur malam ni pasal apa? Pasal telefon lah. Dia baru umur 15, dia baru umur 16. Dia tak boleh tidur malam. Pasal apa? Pasal telefon. Telefon dah jadi satu penyakit. Budak umur 4 tahun pandai kroseh telefon. Kita dah tengok di kedai-kedai makan, mak dia duk order makan, dia tak makan. So mak dia nak makan dengan tenang macam mana? Mak dia bagi telefon. Dia umur 4 tahun, dia tekan saya keluar gambar kartun. Dia duduk depan tu selama mak dia makan, duduk sembang dengan bapak dia. Dia duduk depan tu tengok. 4 tahun. Maknanya budak ni 4 tahun cerdik. Sekolah tak pergi lagi. Dia cerdik. Tapi mari kita pergi tanya mak ayah dia. Dia dah baca dah Iqra 1 lagi? Mesti jawab dah. Pasal apa? Dia kata, budak lagi, kecil lagi takkan. Kalau budak tu kecil, telefon pun tak boleh bagi. Tapi pasal apa budak tu cakap dengan telefon, dengan Quran tak boleh? Awaklah kita bagi rosak anak kita meter tu. Tang telefon dia boleh, tang Quran tak boleh. Dia nak sebut A, dia nak sebut Ba, dia nak sebut Ta, tak boleh ke?
Dia boleh sebut nama kartun-kartun. Dia boleh cari. Dia bukan reti orang putih lagi. Dia boleh cari, tekan, keluar kartun. Maknanya anak kita cerdik. Kita yang tak asah cerdik dia dengan Tuhan. Betul ya kawan? Tanya dia. Yang saya kata ni pasal saya tanya. Pasal saya berani kata pasal tanya. Kata dah ikrok berapa ni? Kita tak tanya lah. Mengaji dah lagi, tanya cik, dah ikrok berapa? Bapak jawab, tak lagi. Esok-esok ni lah. Esok-esok ni tu bila? Patut dia dah boleh dah. Ni dengan umur lagu ni, patut ikrok 4. Otak jenis. Pasal tu anak-anak kita bila besar ikhwan, motor yang Jepun buat tu, mai kat dia modify. Jepun mai tengok motor tu tak kenal. Bunyi keleng, tayar keleng, sport ring keleng. Jepun tanya, hampa pergi cari ni arkitek tak mana ni, kami nak beli dia ni. Tengok budak kampung. Oh tak ikhwan, dia pulih motor sini, dia dah lepas 200 meter dah, motor duk bunyi lagi sini. Dia dah lepas sana dah, bunyi motor tu, kawan tu duk maki tak habis lagi. Oh dahsyat. Jepun buat motor bunyi sengap. Start pi lagu tu, orang tidur pun tak jaga. Dapat kat anak kita ni, dia pulih kot tu, pulih kot ni, dia dah lepas sampai roundabout, bunyi duk habis dah sini lagi. Oh dahsyat, anak kita cerdik. Agak-agak ikhwan, kalau umur 4 tahun dia diajak hafal Quran, dapat dah Quran. Agak-agak umur dia 4 tahun, 5 tahun, dia diajak ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu bahasa Arab, lekat dah kat dia. Lekat ikhwan. Tapi kita lepas pandang. Tok pun sama lagu tu. Tok kata, saya nak kata apa, anak orang. Anak orang lah cucu hang. Memanglah anak orang. Kalau anak beruang, bukan cucu hang. Tapi tak hang sayang macam cucu. Tak nak didik hang buat macam anak orang. Tak hang layan makan, minum, pakaian, baju dia, seronok dia, tidur dia, bangkit dia macam cucu hang. Tapi bila suruh baca Quran, hang kata anak orang. Tengok kita ni. Tengok. Kita tak dapat sejuk dengan agama. Agama tak jadi benda sejuk kat kita. Lepas tu yang ke-8, satu tujuan. Yang ke-8 ni kita tengok lagi sekali ikhwan. Jadi penulis habaq pada kita sampai takat ni, itulah di antara tanda-tanda orang-orang hati dia sihat. Hati dia sihat dengan Tuhan lain macam. Sihat badan ni lain macam. Boleh pergi jogging pagi-pagi tu sihatlah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam boleh duduk lagu ni tak pegang kepala lutut lagi tu kira sihatlah. Mau tak pegang 9 lebih dah mama. Tak larat dah. Sudahlah. Alhamdulillah sihat. Tapi hati kita pula. InsyaAllah ikhwan, kita sambung pada muka surat 89. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.